memang biasa dengan tajuk ni. Cuma untuk jadi lebih cantik, pertama sekali saya nak cuba kembali kepada soalan. Soalan tadi ada dua sebenarnya. Pertama sekali, apakah pandangan anda dan apakah saranan anda kepada mereka untuk jadi lebih cantik? Terus menjawab. Salah satu yang patut dibuat untuk ucapan spontan adalah segera menjawab soalan. Sebab kebanyakan orang kadang-kadang dia akan pergi putih sana putih sini baru dijawab. Kadang-kadang dia tak sampai ke jawapan tersebut. Untuk saya rasa tadi dah lengkap, kawalan masa perlu diperkemaskan lah. Kita kena tahu macam nak okey. Kalau ini aku dah jawab soalan. Lepas tu kita boleh berhenti kalau masa dah tu. Ini mula memberi pandangan. Mana pandangan tadi banyak tak? Pandangan kenapa kita ikut ulul amri, zaman Nabi pun dah berlaku, jadi mana dia kita ikut saya itu sesuatu pandangan. Lepas tu saranan apa? Saranan dia tak apalah. Mungkin untuk perkemaskan saranan dia tak apalah, anda sembahyanglah di kat rumah dan sebagainya. Saya rasa beliau telah menjawab. Cuma kalau untuk dipermantapkan struktur tersebut, pertama sekali kita jawab soalan pertama. Pandangan saya apa? Okey dah, lepas pandangan okey tuan-tuan, ini saya nak kasih saranan pula kepada mereka ni. Maka anda pun kasihlah saranan kepada mereka supaya jelas. Itulah kemahiran pada tahap tu. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Kita jelas, oh dia ni ada kat mana ni? Oh dia tengah kupas tajuk ni, dia tengah kupas tajuk ni. Kita akan nampak bila dia ucapkan, oh dia tengah memberikan pandangan dia belum beri saranan lagi. Lepas tu kita okey, sekarang ni saranan saya. Dia pun tak. Nampak tak? So kalau ucapan yang bagus, kita seorang tengok peta, kita tahu dia berada di mana. Oh dia perlu penutup lagi. Sebab apa? Daripada isi ke penutup kan dia ada peralihan pembukaan ke isi, peralihan isi ke penutup. Dan dalam isi tersebut ada peralihan poin pertama beralih poin kita dia ada peralihan. Itu mungkin akan mengemaskan lagi ucapan tersebut. Okey, kita masa dah cukup. Saya rasa macam cepat lagi ya. Kita ada berapa? Dah 3 minit. Ada berapa minit? 5 minit kan? Tuan Nasiris. Perumpamaan. Soalan yang pertama berkenaan dengan diri anda. Berkaitan dengan apa tu? Berkaitan dengan diri ke hobi? Ke apa? Berkenaan dengan diri anda. Soalan pribadi lah. Kongsikan kepada kami peristiwa yang paling menggembirakan hati anda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya diberi tajuk supaya berkongsi tentang peristiwa yang amat menggembirakan diri saya. Okey, baik. Pada tahun 2007, saya telah mendapat tawaran untuk mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Jadi saya mendapat tawaran seorang diri. Saya merasa muskil lah kalau boleh saya membawa ibu saya yang telah sekian lama berhajat untuk menunaikan fardu haji. Saya telah cuba menulis surat, membuat rayuan ke pihak tabung haji supaya membolehkan ibunda saya untuk sama-sama pergi mengerjakan haji. Banyak kali jugalah saya terpaksa turun naik bertanyakan berita. Jadi tuan-tuan tahu kalau kita nak pergi haji ni bukan sewenang-wenangnya kota tu. Dia dah tetapkan berapa ramai. Namun dia memberi harapan, pihak tabung haji memberi harapan kepada saya, tuan bersabar dulu. Kalau ada orang yang menolak ataupun orang yang ada musakkah, yang daripada situlah ada kekosongan dan kita cuba memasukkan nama ibunda saya. Jadi saya tiba-tiba seminggu sebelum penerbangan akhirnya dapat surat. Jadi saya tak mendapat membayangkan bahawa saya gembira, betapa gembiranya hati saya kerana dapat pergi dan membawa ibunda ke tanah suci untuk mengerjakan fardu haji. Jadi itulah peristiwa yang paling sangat menggembirakan dalam hidup saya kerana saya memang berazam daripada kecil dulu, memang saya
ingin membawa ibunda saya untuk menunaikan fardu haji. Yang lain banyak berlaku, tetapi itu adalah perkara biasa. 2 minit. Maaf tuan. 2 minit, 2 minit. 2 minit. Okey. Jadi banyak benda yang berlaku sebagai antara hubungan ibu dan anak. Banyak kita membuat pekerjaan lain, membantu, menggembirakan, tetapi bukan itu satu kemuncak bagi saya. Yang paling kemuncak, saya berjaya membawa ibunda saya bersama-sama untuk mengerjakan fardu haji. Dan ini adalah kejayaan setelah diberi, nak kata wasiat ke, macam seolah-olah macam wasiat lah daripada arwah ayahanda saya. Kalau nak pergi ke haji, pergilah dengan anak. Jadi saya pun daripada situlah, tahun demi tahun saya berazam dan berdoa supaya Allah makbulkan doa saya ini. Namun itulah, pada permulaannya hanya saya seorang diri yang dapat. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya cuba usahakan, akhirnya berjaya lah. Allah Ta'ala makbulkan itu. Jadi saya saranan saya, kita cari satu benda yang boleh menggembirakan kedua ibu bapa kita semasa dia hidup. Kita berusaha mencarikan sesuatu benda yang boleh menggembirakan dia. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampaknya. Nanti saya masa okey, anda boleh jawab. Jadi tak payah berfikir panjang, baca terus letak dan kepala dan antara lancar. Saya rasa tak ada masalah nanti kita ada majlis penerapan dalam situasi yang sebenarnya lah. Cuma untuk tadi saya rasa bila dah habis tadi, mungkin Tuan Nasiri sendiri fikir macam mana nak sambung ini dia Balik ke belakang. Saya tekan bateri ni. Mungkin kalau nak cerita, kalau nak skop tu kita kecilkan kepada peristiwa yang menggembirakan. Maknanya kita tak payah pergi jauh sangat. Cerita masa hantar mak dia, maknanya itu yang kita boleh kupas tau. Bagaimana perasaannya, saya tinggal lagi berapa, bila benda tu berlaku, 5 tahun lepas ke 10 tahun lepas ke, bagaimana benda tu berlaku, saya dapat bonus ke, itu bonus tiba-tiba tercapai hasrat saya. Lepas tu cerita pula mak saya pergi best ni hantar dia ke terbang, ataupun tengok mak saya tengah dengan senyum, dengan gembira dia. Saya punya gembira sebab mak saya punya gembira. Nampak tak? Banyak benda yang akan bercerita. Tapi bila orang nak cerita peristiwa yang gembira itu, anda fokus kepada anda dan mak anda. Sebab banyak kegembiraan dia nak ceritakan bagaimana anda tolong bawakan dia ke, ataupun bawa kasih duit kat dia untuk dia pergi, dia gembira, dia pergi macam mana dia balik, dia pun seronok, benda-benda situ. Skop dia mungkin boleh dikecilkan. Tapi satu persembahan yang cukup bagus sekali. Terima kasih. Selamat kembali ke Dewan Pertama. Berapa orang yang lulus malam ni? Dah ada penerapan tak? Kalau tak boleh lulus semua. Mesti ada minum kopi dalam bilik tadi tu. Boleh rakan-rakan sekalian? Kita bersyukur kerana kita di antara ahli insan terpilih yang dapat menempusi pertemuan Zoom pada malam ni. Ramai rakan-rakan kita yang tak dapat, yang tidak berjaya untuk masuk ke Zoom pada malam ni. Dan mudah-mudahan kita doakan rakan-rakan kita yang lain dapat menyertai kita pada pertemuan yang kedua nanti, insyaAllah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita pergi ke sesi perkongsian. Dan saya dengan ini mempersilakan Tuan Zul untuk berkongsi apa yang terjadi di bilik beliau. Silakan Tuan Zul. Apa yang terjadi terima kasih Ustaz Mais. Apa yang terjadi, kami masuk dalam grup kami. Dalam tu ada Tuan Izaidi, Cik Isa dan isterinya Cik Isa dan isterinya Syida, dan juga Tuan Nasiris daripada Putrajaya lah. Encik Izaidi dengan Cik Isa bersama isteri dia, orang yang baru lagi, dia agak baru.
dan dia berkongsi Encik Zaidi berkongsi berkenaan dengan cinta dengan kucing. Banyak benda yang dikongsikan. Saya beritahu dia kita berlatih di dalam situasi dalam Zoom ini, dan penyesuaian akan dilakukan apabila sekiranya berlaku penerapan dalam situasi sebenar nantilah. Encik Zaidi tak ada masalah sebab tajuknya tajuk yang dia suka dengan suara yang lantang dan tatapan mata yang baik, dan mungkin dia seronok sikit, dia agak selesa sebab duduk di atas kursi yang empuk sana. Okay, kemudian Encik Zaidi baru sangat tau, dia baru 3 minggu. Encik Isa dan isteri dia Puan Syida, dia pun baru masuk dalam bulan Januari dan mungkin belum banyak latihan dia. Penungkah kata mereka agak sikit, dan saya katakan kepada mereka sekarang ni mereka lebih peka berkenaan dengan penungkah kata dan penggunaan bahasa Inggeris, perlukan latihan lagi. Mungkin kesempatan sekarang ni kita di PKP latihan tak dapat dibuat lagi, mungkin mereka boleh mempertingkat lagi. Kedua, mereka semua telah berlatih dan memberikan ucapan yang baik. Puan Syida begitu lancar sekali bercerita bagaimana memberikan cincin pada sara dalam skop dia. Saya minta dia kecilkan skop nanti untuk majlis penerapan sekiranya membawa tajuk yang sama. Encik Isa bercerita pengalamannya bekerja di Sabah. Masa dia tidak cukup dan saya nasihat kepada Encik Isa mungkin boleh berlatih lagi. Jangan terlampau tertekan. Mungkin boleh berlatih fikirkan apa benda nak kongsi, sebab cerita dia cantik. Bercerita beliau dalam bidang pembinaan, bekerja pada masa itu pergi ke Sabah. Banyak benda yang boleh dikongsikan lagi. Tadi mungkin lepas 3 minit dia memikirkan apa lagi nak kongsi. Mungkin dengan sedikit masa dengan latihan tambahan lagi, dia boleh memberikan persembahan yang lebih mantap lagi dan bersedia untuk majlis penerapan yang akan datang. Seterusnya, Tuan Nasiris, orang lama daripada Cawangan Putrajaya, Bandaraya, tempat buat dua berkenaan dengan diri beliau dan juga isu semasa, isu tak boleh pergi semayang di masjid. Beliau menjawab dengan baik, menjawab soalan, dan juga berkenaan dengan diri beliau tadi, pengalaman yang menggembirakan bagaimana beliau menghantar mak beliau menunaikan ibadah haji. Beliau telah menjawabnya dengan baik sekali. Itu sajalah Ustaz daripada kumpulan saya. Saya kembali pada Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Zul. Ya, tidak mengecewakan untuk kumpulan Zul. Tuan-tuan sekalian, kita bersama dengan Tuan Ruslan. Silakan Tuan Ruslan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada hari ini kerana seperti mana yang Ustaz kita tadi, kita adalah antara mereka yang bernasib baik terpilih untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, mengucapkan awal. Dan dalam rekod Zoom tadi, saya ada 4 orang pengurus saya, iaitu kita ada Cik Azim daripada Al-Ustaz, Cik Razwan daripada Pusat Bandaraya, di mana Cik Azim dan Cik Razwan akan mengambil penerapan di tahap pertama kan. Dan kita juga ada orang lama kita, Cik Syahrudin daripada Putrajaya, dan akan pergi ke tahap yang kedua. Dan insyaAllah bagi saya ambil kepada keseluruhan. Saya tak pergi kepada secara individu, dan saya tidak kepada ketiga-tiga yang tadi. InsyaAllah mampu untuk menghadiri penilaian yang akan kita lakukan. Kita cuma tunggu bila masanya, dan kita cuma tunggu bila akan dimaklumkan kepada kita bila penerapan akan dilakukan. Dan saya insyaAllah ketiga-tiga mampu untuk mencapai tahap yang akan diambil. Dan saya minta kepada kami juga ada buat perbincangan bagaimana untuk meningkatkan tahap pengucapan, dan juga pertama yang keduanya bagi memastikan bagaimana untuk lulus dalam, itu paling penting, iaitu lulus dalam ucapan ataupun lulus dalam penilaian yang akan dilakukan.
Dan itu sahaja daripada saya dan semoga ketika-ketika sekali bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk terus meningkatkan, terus pacu, teruskan penampilan diri, tingkatkan penampilan diri itu menjadi seorang pengucap awam yang terbaik ini kepada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain mana ucapan Datuk Ruslan kita pernah alami dekat-dekat pilihan raya 2015 kan, makin nampak menyerlah ketokohannya. Baiklah rakan-rakan sekalian, kita bersama dengan Ketua Jurulatih Pentas kita Tuan Rudi untuk rumusan apa yang berlaku di bilik beliau dan seterusnya merumuskan pertemuan kita pada malam ini. Silakan Tuan Rudi. Baik, terima kasih Ustaz. Di bilik saya tadi adalah saya dengar ya. Ada 4 orang yang sempat berucap, Tuan Syami dan juga Tuan Elvin untuk grade 2, Dr. Syahari untuk grade 3 dan Tuan Saifuddin untuk grade 4. Secara keseluruhannya, kalaulah tadi dinilai semasa penerapan 100% mereka lulus. Kerana memenuhi kriteria, sebab sebelum berucap saya bagi panduan dahulu apa yang key atau orang kunci untuk lulus dalam nak penuhi, dan alhamdulillah memang bolehlah kalau majlis penerapan dikatakan sebegitu memang lulus. Dan kalau saya lihat tadi penggunaan masa memang mereka tadi keempat-empatnya memenuhi kriteria masa, sebab saya dah bagi panduan 15-70-15 ya, 15-70-15 maknanya kalau 8 minit lebih kurang 1 minit 12 saat untuk pendahuluan, 5 minit lebih untuk isi dan juga 1 minit 12 saat lagi untuk penutup. Jadi kita ada 8 minit, tidak ada konsep tak cukup masa ataupun terlebih. Jadi bila kita ada kata orang format di dalam mengatur ucapan kita, terutama bagi ucapan tersedia, kita boleh kita atur. Jadi kita boleh gunakan format 15-70-15 kerana ucapan ni, berucap ni, saya baru-baru ni ada buat latihan di sebenarnya ucapan ni umpama kita ni sebagai seorang juru terbang. Ya, juru terbang, membawa kapal terbang, ya. Saat yang paling penting adalah semasa kita nak naikkan, kata orang kalau dalam bahasa Inggeris take off tu kapal terbang tu paling penting. Kerana silap kita kapal terbang boleh jatuh. Jadi kalau kita berucap, kalau kita silap nak maju ke naikkan kapal terbang, terbangkan kapal terbang, maka kita akan rugi. Ya. Dan di tengah-tengah tu isi terpulanglah kalau langgar awan dia goyang-goyang, dia macam-macam, dan masa landing, masa nak turun paling penting. Kalau kita tak berhati-hati, ucapan tersebut pun tidak ada maknanya. Ya. Jadi umpamakan bila tuan-tuan perempuan berucap di mana-mana saja, umpamakan diri kita sedang membawa kapal terbang. Berhati-hati untuk terbang, ya, take off, dan berhati-hati untuk landing. Masa paling penting. Bila kita lebih masa dalam penerbangan, kita boleh mengganggu masa penerbangan orang lain. Jadi masa paling penting. Jadi format 15-70-15, kita sebagai juru terbang perlu menepati masa berucap. Bukan masa yang mengawal kita, kita lah yang mengawal masa tersebut. Jadi ini petua dalam ucapan. Jadi tahniah kepada semua ahli kepentas yang telah berjaya menghabiskan latihan penerapan. Minta mohon maaf kepada Tuan Izzat tadi, ya, tak sempat tadi berucap. Mungkin akan datang boleh membuat latihan lagi. Ya, hari Jumaat ya Ustaz, boleh ya? Hari Jumaat. InsyaAllah hari Jumaat. Ya, boleh lagi Tuan Izzat, boleh kita lebih kata orang utamakan untuk Tuan Izzat untuk berlatih. Tuan-tuan lain boleh juga datang ya untuk
dalam talian kita, untuk berlatih dalam talian. Dan ini adalah peluang kepada kita untuk menimba sebanyak ilmu rakan-rakan kita yang lain. Ya, rakan-rakan kita yang lain. Saya banyak sangat menimba ilmu daripada Dr. Syahri tadi, ya, dengan cerita beliau berkaitan dengan Dr. Cikgu Syahri. Idola beliau adalah P.Ramlee. Begitu juga dengan Tuan Erwin, dengan storytelling yang awal nak take off, ya, kapal terbang, dengan membuai perasaan kita dengan cerita supaya kita lebih dekat, baru dia masukkan isi dia. Jadi banyak ciri-ciri tersebut yang saya pelajari pada malam ini. Terima kasih pada yang menyampaikan ucapan. Saya pun tumpang belajar. Tuan Saifuddin tadi mengajar saya perbezaan ucapan yang kita terpaksa bawa dengan ucapan yang menjadi kemahiran kita, ya, ataupun disebut orang forte kita. Dia lebih selesa dengan ucapan kemahiran dia sebab dia lebih dekat dengan hati. Jadi tuan-tuan puan-puan, untuk supaya selesa berucaplah perkara yang menjadi kesukaan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Tahniah kepada Tuan Roslan. Ucapan Tuan Roslan membuat ulasan pada betul, ya. Dan selamat berlatih Anda bisa jadi berbisa. Saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Rudi. Kita bagi saya tepukan gemuruh untuk Tuan Rudi kita. Terima kasih. Rakan-rakan yang kasih sekalian, kita berakhirnya pertemuan kita pada malam ini, pertemuan Februari 1 dengan tugasan kita latihan penerapan. Dan sebagaimana doa Tuan Rudi, saya juga mendoakan agar semua rakan-rakan berjaya dengan cemerlang di majlis penerapan sebenar yang akan diadakan pada bila masa seketika ataupun satu ketika nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebelum kita bersurai pada malam ini, kita adakan sesi berfoto dahulu. Untuk itu saya mohon rakan-rakan untuk Siap sedia. ke video masing-masing. Tak ramai, kita ada 13 orang saja pada malam ni. Nombor keramat 13 ya. Rakan-rakan sekalian, mari kita berselfie. Ya. Okey, alright. Tak keluar Ustaz. Kalau boleh tunjukkan tanda dekat reaction tu ada View. tanda bagus, thumbs up, ataupun gunakan tangan sendiri pun boleh. Okey? Kita akan selfie dalam masa 5 saat. Tangan 4, sendiri tau. 3, 2, 1. Ya, sekarang. Satu lagi, freestyle. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang. Yes. Baik rakan-rakan sekalian, terima kasih banyak kerana menjadikan pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Rudi kita selaku Ketua Jurulatih Kepentas, pada para jurulatih yang hadir pada malam ini. Dari jauh, dari Kuala Terengganu ada Dr. Syahri, dari Temeloh kita ada Cikgu Budin kita, Ridwan, dari Al-Ustaz kita ada di Tera Cikgu Mak Azrin kita, Puan Isa dan Tuan Isa dan isteri. Terima kasih pada Puan Izaidi, Tuan Roslan. Terima kasih pada Ustaz Syarudin. Ya, Ustaz Syarudin bagus, banyak topik-topik yang beliau boleh bawa secara berasingan. Kalau sebelum ni dia cakap pasal landscape pokok, saya ingatkan dia pakar buat landscape kan. Tapi saya tak lupa dia tu. Tak lupa kan, dia seorang ustaz. Terima kasih kepada Syahmi, orang muda kita. Teruskan berpuisi, saya suka puisi anda. Baik, akhir kalam, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita hidayah dalam bentuk pemahaman untuk kita menguasai pengucapan awam kemahirannya dari hari ke hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Haji Nasir Rais, bila nak kopi? Boleh dah boleh kan? Dah dibenarkan ke sekarang? Boleh. 2 orang minta. Aduh. Akan keluar.
Itulah, 2 orang saja. Itulah. Terima kasih Tuan Freddy. Terima kasih banyak-banyak. Ni satu tawaran ah. Siapa yang nak pergi pusat bandaraya boleh lah. KPP. Siapa nak berhijrah ke KPP pusat bandaraya boleh. Belakang ada KCC. Berapa yuran perpindahan berapa? Yuran perpindahan? Kita belanja minum Ustaz. Oh, you know, Ha. Alhamdulillah. Jejak kaki pertama kita belanja minum. Lori apa? Dia banyak sekali lagi. Cik Zo ada Sewa saya sendiri. Saya dekat-dekat dengan bangunan bangunan lama tapi lembaga getah. sebelah depan. Apa tu sampai sana? Ya, berdepan dengan KCC. Segera berakhir. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.